Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam perpaduan, salam satu Malaysia. Okey, so untuk kali ini, apa tajuk Cikgu Rusma nak share ya? Okay, untuk kali ini, Cikgu memenuhi permintaan adik D, iaitu adik Syarul Daniel untuk topik 5.2, iaitu ungkapan algebra melibatkan operasi asas aritmetik. Okey, so untuk soalan ini, sebenarnya ini ialah asas dan kamu mesti tahu. Okey, so perlu nyanyi ke? Nak cikgu nyanyi juga? Okeylah, hadiah untuk kamu. Okey, suara cikgu ni tak adalah macam penyanyi tersohor. Okey, tapi cikgu cuba. Okey, I try. Po, 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 nene, po. Po, nene, ne, po, ne. Okey, so po ialah positif. Ne ialah negatif. So, ini ialah hasil darab. Okey, so ini mesti anak-anak tahu. Okey, dalam topik ini, yang perkara pertama, yang mesti kamu ingat, hanya sebutan serupa boleh ditambah atau ditolak. Okey, apa sebutan serupa tu? Contoh, 2A tambah E. So, A dan A ialah sebutan serupa. So, boleh ditambah. Tetapi, jika B tambah C bukan sebutan serupa, maka B tak boleh ditambah dengan C. Okey, so kita sambung. Syarat yang kedua, apabila tanda positif berada di hadapan kurungan. Okey, berada di hadapan kurungan, tanda tidak akan berubah. Okey, so contoh. Okey, lihat tanda positif. Okey, A tambah B. So, jawapan dia tidak berubah, iaitu masih A tambah B. Begitu juga yang contoh seterusnya. Okey, negatif A tambah B. So, masih lagi dapat negatif A tambah B. Kenapa berlakunya sebegini? Okay, sebenarnya, kita lihat contoh yang ketiga. Okey, cikgu belum tanda lagi. Okey, positif kurungan bermaksud darab. Okey, darab. So, A itu tanda apa? A ialah tanda positif. So, dekat sini, po. Okey, po. That's why jawapan dia ialah positif. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Okey. Positif, negatif. Po, ne. Po, ne. Po, ne. Sebab itu, jawapan dia adalah negatif B. Okey, so ada dua benda kat sini. Sama ada nak gunakan kaedah po tu ataupun gunakan kaedah apabila tanda positif berada di hadapan kurungan, tanda tidak akan berubah. So, contoh terakhir positif kan? Okey, so contoh dalam kurungan dia negatif A tolak B. So, hasilnya juga negatif A tolak B. So, tidak akan berubah. Dan contoh, okay, perkara ketiga yang kamu sudah tahu, apabila tanda negatif berada di hadapan kurungan, maka tanda dia akan berubah sebaliknya. Okey, so apa bendanya? Okay, kita lihat contoh. Negatif di hadapan. So, A tadi, dia akan berubah menjadi negatif A. Okey, positif B berubah menjadi negatif B. Okey, contoh kedua. Okey, negatif di hadapan. So, negatif A berubah menjadi positif A dan positif B berubah menjadi negatif B. Kenapa cikgu suruh kamu ingat po, nene, po tadi? Okey, sebabnya begini. Negatif darab A. Negatif darab positif A. So, nepo, jawapan dia ialah ne, negatif. Okey, cikgu lihat punya kat sini, contoh kat sini. Okey, nene, negatif, nene, po. Sebab itu, jawapan dia akan dapat positif A. Okey, so sama ada nak gunakan
prinsip apabila tanda positif berada di hadapan, tanda tidak berubah. Ataupun nak guna kaedah yang popo, nenek lagu ini tidak menjadi masalah kerana ia boleh digunakan dua. Okey, jom kita lihat bagaimana untuk mempermudahkan soalan. Okey, so yang pertama, 3M tambah 4N tambah kurungan 5N tolak 2 tolak 2N. Masih ingat konsep tadi yang kedua? Kalau positif di hadapan, tanda tidak akan berubah. So, kita buka kurungan. So, tanda ini tidak berubah. Ataupun, kalau nak guna konsep hasil darab, okay, so, tambah positif dengan 5 kan? So, ini ialah popo. Okay, yang kedua, pone, ni. Yang ketiga, pone, ni. Okay, so yang seterusnya kita susun sebutan yang serupa. Okay, so M, okay, M dengan M cikgu susun, N dengan N cikgu susun dan juga nombor bulat. Okay, so sebutan yang serupa kita boleh tambah dan tolak, maka selesaikan. Okay, 3M tolak 2. 3 tolak 2. So, akan dapat berapa? Okay. So, 4N tambah 5N akan dapat berapa? Okay. So, 3M tolak 2M. Kamu akan dapat dia M. 4N tambah 9N. Kamu akan dapat dia 9N. Okay. Kalau kamu curious ataupun tak berapa nak faham, kenapa dapat positif dan negatif kat sini? Sebenarnya kamu boleh juga terus menekan calculator. Okey, dan sebenarnya ada beberapa kali cikgu tekankan macam mana untuk mengetahui tanda positif atau juga tanda negatif. Okey, so negatif 2 tak ada nombor bulat yang lain. So, kita turunkan sahaja. Okey, so inilah jawapan untuk soalan 1. Okey, so apa benda tadi? Tanda positif. Okey, harapan kurungan, tanda tidak akan berubah. Okey, so jom kita lihat soalan 2. Okey, so kali ini contoh negatif di hadapan. Masih ingat? Kalau negatif di hadapan, tanda dia akan berubah. Okey, so dia akan jadi negatif 5 tolak A tambah 6B. Okey, kita akan semak betul atau tidak. Ya, betul. Okey, sekali ini cikgu akan ajar pula macam mana menggunakan hasil darab. Okey, so ne po akan dapat ne. Okey, A kurungan negatif kan? Ne po akan dapat ne. Okey, yang ketiga, ne, po. So, sebab itu, cikgu kata tadi, mana-mana kaedah yang kamu nak guna, dua-dua adalah betul. Okey, so, apa step seterusnya? Bagus. Kita dekatkan kumpulan yang sama atau sebutan yang serupa. Okey, so, 3A tolak A. Okey, A ini sebenarnya ialah 1. Okey, tapi kita tak tulis A di hadapan. So, kalau nampak A sahaja bermaksud A itu ada 1. So, 3A tolak A iaitu 2A. Kemudian 4 tambah 4B tambah 6 akan dapat 10B. Dan nombor bulat. Okey, nombor bulat kat sini. Negatif 7 tolak 5. Kamu akan dapat negatif 12. So, inilah jawapan untuk permudahkan soalan 2. Okey, so sama juga nota dia. Apabila tanda negatif berada di hadapan kurungan, tanda akan berubah. Okey, so kalau untuk menggunakan tanpa kalkulator, okey, macam ni dapatkan jawapan.
Okey, so macam mana nak dapatkan jawapan negatif 7 tolak 5? So, ini ialah tanda sama. Okey, kemudian macam mana dapatkan nilai? Nilai itu kamu mesti tambah. Okey, nilai kena tambah. 7 tambah 5. So, apa jawapan dia? 12. Nak ambil tanda apa? Dua-dua tanda apa sekarang? Negatif kan? So itu jawapan dia akan jadi tanda negatif 12. Okey, so kalkulator tak ada masalah. Tanpa kalkulator pun kamu boleh mengira jawapan. Sebab ramai anak murid cikgu, bila dia tak ada kalkulator, dia diam je. Dia tak nak kira langsung. Okey, sebenarnya ada cara bagaimana menggunakan tanpa menggunakan kalkulator, tanpa menggunakan kalkulator, kita juga masih boleh mendapatkan jawapan. Okey. So, tanda negatif berada di hadapan kurungan, tanda tidak akan berubah. Okey. So, kemudian kita lihat soalan pecahan. Okey, masa kita tambah dan tolak. So, permudahkan. Sebenarnya, pecahan ini ramai juga yang takut untuk menjawab soalan berbentuk pecahan. Okey, so sebenarnya 15 itu dalam bentuk pecahannya ialah 15/1. Okey, dan negatif 2F sebenarnya adalah negatif 2F/1. So bila dah nampak bentuk macam ni, baru kamu rasa yakin nak menjawab kan? Sebab semua dah bentuk pecahan. Okey, so step seterusnya ialah samakan penyebut di bawah. Okey, so ada 1, 5, 1. So, kita kena samakan dengan 5. Okey, so macam mana samakan dengan 5? So, yang ini kena darab 5. Bila bawah darab 5, atas juga kena darab dengan 5. Begitu juga dengan 2F. Okey, so darab 5, maka juga kena darab dengan 5. Okey, kurungan yang kedua pun sama. Okey, bawah ini 1, ini 5. Jadi, kena darab dengan 5. Bila bawah darab 5, atas juga kita darab 5. Okey, so kita teruskan mendarab. 15 darab 5 akan dapat 75. Okey, 2G. Okey, sini 2G. Tak perlu darab kerana dia dah bawah. Penyebut dia ialah 5. Okey, 5 darab 2F akan dapat negatif 10F. Okey, kemudian kurungan benda yang sama. F darab 5 akan dapat 5F. G tak perlu darab kerana bawah G adalah 5. Okey, so dua-dua penyebut dah sama. Lihat, dua-dua bawah ialah 5. So, kita boleh tambah dan tolak. Okey, cuba lihat kat sini. Apa ada pada depan kurungan? Tanda tambah kan? So, kalau tanda tambah tadi dikata apa? Tak berubah kan? Okey, tanda selepas itu tidak berubah. Okey, so tidak berubah. Maka bila kita buka, kita akan dapat juga positif 5F atau tambah 5F dan juga tolak G. Okey, so dah dapat kat sini. Samakan sebutan yang serupa ataupun kita dekat-dekatkan. Okey, so dekat-dekatkan. So, kita nak kira. Okey, 2G tolak G dengan negatif 10F tambah 5F. Okey, so nombor bulat akan dapat 75 kerana tak tambah dengan apa-apa. Okey, 2G tolak G akan dapat G, positif G. Negatif 10F tambah 5F akan dapat F. Akan dapat negatif 5F per 5. Okey, so kemudian cikgu asingkan dia. Okey, dan kita permudahkan. Okey, kita permudahkan. 75 bahagi 5, kamu akan dapat sebagai 15. G per 5 akan dapat G per 5. Dan F, 5F dengan per 5. Kita permudahkan 5 dan 5. So, akhirnya kita akan tinggalkan negatif F. Okey, so ini dia operasi asas aritmetik melibatkan pertambahan dan juga penolakan. Okey, so cikgu harap anak-anak dah boleh faham, okey, boleh dapat apa yang cikgu ingin sampaikan. Okey, so untuk adik D, cikgu doakan semoga adik Daniel Ashraf boleh faham apa yang cikgu terangkan.
Okey, so boleh menonton berulang-ulang. So, sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Ceria-ceria selalu dan jangan lupa terus belajar. Walaupun PDPR ataupun bersemuka, masih boleh menggunakan video Cikgu Rosmah sebagai rujukan. Okey, so sampai jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.